Antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil alil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, tamunya kita mendapatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala terdapat bersama pada petang ini. Dan kira-kira petang ni kita akan mulakan pertemuan kita membincangkan kitab Ihfazillah Yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjaga. Ini sebuah kitab yang raih, kitab yang begitu bagus, dan banyak manfaat yang boleh dapat daripada kitab ini. Walau bagaimanapun, kalau nak dapat keseluruhan manfaat daripada kitab ini, tuan-tuan pun kena ada kitab lah. Pasal ada banyak perkara yang boleh kita ambil yang kalau sekadar kita dengar saja, dia tak dapat sepenuhnya. Walau bagaimanapun dapat jugalah sedikit daripada tak dengar langsung. Gitu. Jadi biasanya saya bila mengajar kitab ini, kita tak pakai kod dia punya muka surat pun, kerana tajuknya itu terpisah-pisah, ya. Kitab ini dia sedikit cenderung kepada memotivasikan kita, dan pengarang kitab ini juga seorang ulama yang memang terkenal dengan kitab-kitabnya yang hebat, ya. Dr. Aid Al-Qarni juga pengarang kitab La Tahzan, ya. Kitab La Tahzan, ya. Jangan bersedih, ya. Ini kitab yang biasa dipelajari di banyak masjid-masjid, hatta di pejabat-pejabat pun, ya. Jadi insyaAllah malam petang ini kita akan cuba bincangkan tajuk, jika kamu bersyukur, nescaya Allah akan menambah nikmat padamu. Allah SWT berfirman, alam tara ilal ladhina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Tidakkah engkau melihat terhadap orang-orang kafir yang telah menukar kesyukuran nikmat Allah dengan kekufuran, dan yang telah menempatkan kaum mereka dalam kebinasaan, iaitu neraka Jahannam, yang mereka akan menderita bakarannya, dan ingatlah seburuk-buruk tempat ialah neraka Jahannam. Surah Ibrahim ayat 28 sehingga ayat 29. Dalam satu riwayat yang sahih, Abdullah ibn Abbas, ya, radhiyallahu anhuma, bahawa orang-orang yang menggantikan nikmat Allah dengan kekufuran adalah orang-orang Quraisy. Tatkala Rasulullah SAW tiba kepada mereka, lalu mereka mendustakannya dan tidak mentaatinya. Ini tafsiran, ya, ayat yang kita baca tadi, tafsiran daripada Ibn Abbas, bahawa yang dimaksudkan di sini ialah orang-orang Quraisy yang mendustakan nikmat kedatangan Nabi SAW. Tapi satu perkara yang kita nak belajar ialah dalam Al-Quran ni, tuan-tuan, kalau kita buka, kita buka Al-Quran, buka terjemahnya sekali. Kalau tak buka, pasal tak faham. Maklumlah kita orang Melayu, ya, kita membaca memang teruk, memaham tu yang problem. Sebab itu saya ingat mengaji dulu, kalau bila nak buka majlis ni, memang dia akan panggil orang Melayu untuk baca. Dia tak panggil orang Arab. Orang Arab baca macam cakap. Sebab itu canggih kita baca tu. Sebab itu kira-kira merangkak kita tu sedap lagi bunyi dia, kan? Merangkak kita baca tu kira sedap lagi bunyi dia. Nak banding dengan orang Arab yang bila membaca serupa macam cakap, dia laju gitu, ya. Walau bagaimanapun, kelebihan kita membaca tak faham. Itu dia. Itu kelebihan kita lah, ya. Sekian dimaklumkan.
Sebab itu kalau kita lihat dalam Al-Quran, ya, ada ayat-ayat yang Allah Ta'ala turunkan tu untuk orang-orang Yahudi, atau orang-orang Nasrani, atau orang-orang kafir. Ayat itu memang ditujukan kepada mereka. Tetapi dalam konteks kita, ya, memahamkan Al-Quran ini, ulama' letakkan satu prinsip. Ya, ini kena faham. Sebab kadang-kadang kita baca, tak boleh ni ayat ni bukan kita, dia kata. Ayat ni orang kafir, bukan kita. Betul. Tetapi Allah Ta'ala letak, para ulama' letakkan prinsip dalam nak mahamkan ayat Allah Ta'ala ni. Dia kata, al-ibrah bi'umumil lafz, la bi khususis sabab. Ini tak payah hafal lah, saya seorang je hafal. Kalau tuan-tuan dah hafal, saya nak ngajar benda je, kan? Disebutkan kaedah yang ulama letak dalam kita nak faham Quran ni, tuan-tuan, ya? Dia kata dalam kita memahamkan Al-Quran, dia kata pengajaran ibrah tadi, pengajaran yang kita nak ambil daripada ayat itu ialah dengan umum, ya? Makna ayat itu datang secara umum. Dalam ini Allah Ta'ala kata, barang siapa, ya, Allah Ta'ala kata, tidakkah kau melihat orang-orang kafir yang telah menukar nikmat kesyukuran. Allah sebut siapa? Orang kafir. Tetapi adakah orang kafir saja? Ya. Sebab itu sama jugalah kalau kita orang yang beriman, kalau kita kufur juga kepada nikmat Allah, termasuklah. Sebab itu dia kata umum lafaz, ya, umum lafaz. Jadi maknanya secara umum ayat ni tuju kepada semua orang. Tetapi secara khususnya ayat itu kepada orang-orang kafir. Kerana pada ketika itu orang-orang kafir Quraisy, apabila Nabi SAW datang, Allah Ta'ala utuskan, mereka tolak. Sepatutnya mereka bersyukur kerana Nabi itu daripada kalangan kaum mereka, tetapi mereka tolak. Ini. Jadi maknanya kita nak fahamkan Quran ni, dia bukan semata-mata ikut, dia kata, di istilah kita kata, ikut dia punya payah nak menyebut ni, apa istilah yang senang tuan-tuan nak faham. Senang cerita tuan-tuan, bukan nak sebut, nak ikut apa yang disebut dalam tu secara khusus, tetapi kaedahnya kita boleh ambil secara umum. Jadi pendek kata begini je lah, mengaji je lah, habis cerita. Nak, kalau kita baca sendiri kita, jawapannya sampai ke sudah memang alim je lah kita, kan? Pasal tahu belaka semua, kan? Baca je, tahu, faham. So itu Quran ni dia perlu kepada tafsiran. Itu kadang-kadang kita baca saja tak jadi. Jadi kita kena belajar apa tafsiran kepada ayat yang kita baca. Ni, ya? Kebanyakan para tafsir mengatakan bahawa setiap yang berpaling daripada kitab Allah dan sunnah Rasulnya adalah orang-orang yang menukar nikmat Allah dengan kekufuran dan menjerumuskan kaumnya menuju kebinasaan. Nampak? Walaupun ayat ini sebut kepada orang kafir, tetapi makna siapa-siapa yang menukarkan nikmat Allah, dalam erti kata mengingkari Al-Quran dan Sunnah, bermakna dia telah tukar nikmat. Makna orang tukar nikmat ni beratlah, ya, kerana mengundang azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. So itu dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Sekiranya engkau menghitung nikmat Allah, maka selama-lamanya engkau tidak akan dapat menghitungnya. Sebab itu nikmat ni kita takkan rasa melainkan bila hilang nikmat tu. Sehat kita takkan rasa nikmat itu melainkan bila kita sakit. Sebab itu orang yang sakit ni tuan-tuan, dia kata kalau dapat sihat jadilah, tak boleh jalan pun tak apa, kan? Orang yang kena penyakit, umpama katakanlah tak boleh jalan, lumpuh, dia boleh berjalan tu kira bersyukur dah. Ingat saya musim haji tahun yang lalu, bukan tahun baru ni. Tahun baru ni dah balik dah Jumaat kita balik. Ada macam mana Ji? Bagus, Alhamdulillah. Ni kita hari ni kita ambil barakah semua. Dah lama balik?
Ada lagi barakah tu 4 minggu baru. Dia pasal kita orang Melayu ni begitu, dia ambil barakah orang balik pada Mekah, tapi yang naik orang balik pada Mekah lah. Tasbih bukan main banyak beli. Nak bagi tu imam tu semua sebagainya, standard lah tu. Tuan-tuan, saya nak sebutkan pengalaman saya dalam musim haji yang lepas lah. Ada satu orang jemaah saya, dia ni lumpuh satu badan, penyakit saraf. Penyakit saraf, lumpuh satu badan. Orang muda lagi, tetapi takdir Allah Ta'ala, Allah bagi balik nikmat sihat tu pada dia. Tapi sebelah kakinya, sebelah kakinya tu bila dia berjalan, dia terpaksa seret. Kaki dia duduk, tapi dia tak kuat untuk melangkah. Dia tu jadi macam terserit lah. Jadi kalau dia berjalan, jawapannya nak pergi melontak, elok setengah jam, 1 jam lah. Sebab itu kita sediakan kereta sorong untuk dia duduk, dan yang tolak isteri lah. Oleh kerana dia dalam jemaah tu tak ramai macam tu, jadi saya pun duduk dekat dengan dia lah, pasal boleh bantu untuk tolak. Tapi apa yang berlaku sebaliknya, yang ditolak bini dia, yang menolak dia pula. Saya kata, yang pasal apa pula entah pergi menolak isteri? Kan yang sakit entah. Dia kata, Ustaz, lama tak boleh jalan, bila boleh berjalan ni nikmat sungguh. Nampak? Ni. Sebab itu kita takkan rasa nikmat ni tuan-tuan, bila kita dapat nikmat yang hilang itu. Satu kisah lagi. Ini kisah benar belaka ni. Tapi bukan TV3 bersama mula. Ini betul. Satu orang budak, remaja lagi, umur 18 tahun, baru lepas SPM. Dia ni memang kaki motor lah, tapi tak rempit tu je. Istilah budak-budak ni kaki merambu. Kan? Dia kerja merambu je. Tuan-tuan, saya nak sebutkan, ni cerita nikmat. Satu hari dia nak pergi tengok matahari terbenam. Jadi kebetulan tempat itu saya tak sebutlah di mana, dekat dengan pantai. Dia pun pergi. Dia pergi dengan kawan-kawan dia. Tak dia Allah Ta'ala, waktu maghrib tu dia terlanggar kenderaan nak masuk. Akhirnya dia jatuh dan dia koma. Koma tempoh masa yang panjang, saya pun dah tak ingat dah. Sampai tak ingat dia koma dah. Lama sungguh. Kita ni tuan-tuan, orang sakit, masa sakit sekejap kita sedih, lama kita jadi menyampah dah. Standard lah tu manusia, dia cepat bosan. Kecuali orang yang dekat dengan dia betul saja. Mak ke suami ke isteri. Suami belum tahu lagi. Kadang-kadang isteri pun belum tahu lagi. Tapi mak biasanya begitulah, dia tetap kekal. Jadi tuan-tuan, lama dia koma, tak lama dia pun sedar. Bila dia sedar, seronoklah semua. Tapi rupa-rupanya Allah Ta'ala tarik nikmat mata dia. Dengan sebab dia terhentak tu, dia bawa tempurung sampai tinggal tuan-tuan, dekat hospital lain, pergi hospital lain. Udahnya bila dia sedar, tak bertempurung dah kawan tu. Pasal tempurung tu dia tinggal tempat lain. Bila dia sedar, mata dia tak nampak. Perasan ke dia rupa-rupanya buta. Jadi bila buta, tak lama elok balik. Tak lama elok balik pula. Dia sihat. Dia sihat, dia boleh berjalan dah semua. Dan sehingga hari ini, lebih kurang 5 tahun atau 6 tahun, baru-baru ini dia dah boleh mula type SMS. Pasal dia dah mula nampak cahaya. Nampak cahaya je. Dia buta, dia boleh nampak cahaya. Maknanya SMS tu dia boleh type juga, pasal dia ada nampak bayang-bayang dia punya pad tu. Apa dia panggil tu? Keypad tu. Dia boleh nampak. Dia rasa cukup nikmat dah. Habis semua SMS dia hantar ke orang. Pasal selama-lama tak pernah dapat nak type SMS. Ini. Sebab itu kita nak sebut, biasanya orang yang akan menghargai nikmat ini bila nikmat itu hilang. Sebab itu kadang-kadang kita tuan-tuan, bila kita sihat, kita tak rasa nikmat ni. Kita tak rasa nak untuk kita dekat pada Allah Ta'ala. Tapi besok bila kita, orang kata dah tua gigit tu. Tua gigit ni nak semayang pun kena pakai kursi.
Nak semayang pun sujud tak boleh dah, lutut dah jam. Nak kena letak minyak gearbox baru boleh nak sujud. Sebab itu masa itu barulah kita rasa betapa besarnya nikmat. Nikmat sikit dia Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala tarik sikit je. Allah Ta'ala tarik bukannya lutut ada lagi. Kan, tanya orang tua tu tengok kan, makcik lutut hilang ke? Dia kata, takkan lutut hilang ke? Lutut tak boleh bergerak? Tak boleh bergerak. Cuma dia jam. Pasal Allah Ta'ala tarik dia punya pelincir lutut tu je. Tuan-tuan bayangkan, dia panggil ligament. Itu saja Allah Ta'ala tarik. Allah Ta'ala bukan tarik lutut. Kalau tarik lutut terus, maknanya kudung lah. Kalau dah tak berlutut, macam mana pula kaki tu nak bersambung? Nampak? Sebab itu nikmat ni tuan-tuan, kadang-kadang kita tak perasan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kau nak hitung nikmat ini, kau takkan boleh hitung. Sebab itu kadang-kadang kita ni malu dengan Allah Ta'ala, dengan apa yang kita buat sehari-hari, dengan apa yang Allah Ta'ala bagi, sangat tak padan. Sebab itu kalau kita rasa kita beramal tuan-tuan, bawa bertenang. Kadang-kadang kita rasa kan, lebih-lebih lagi bulan Ramadan lah paling sekali. Nah, hitung tu semalam 20, hari ni 20, itu dikira kerja. Sebab itu di akhirat besok Allah Ta'ala perintahkan malaikat, kata masukkan orang itu ke dalam syurga kerana rahmatku. Ada orang yang nak dimasuk tu dibangkang Allah Ta'ala. Dia kata, ya Allah, masukkan aku ke dalam syurga kerana amalanku. Pasal dia rasa beramal banyak sebut. Allah Ta'ala kata tidak, masukkan dia ke dalam syurga dengan rahmatku. Tidak, ya Allah, masukkan aku dengan amalanku. Kata Allah Ta'ala, sekarang timbangkan mata dia saja dengan amalannya. Makna mata ni, keluarkan dua-dua, timbangkan berapa banyak manfaat yang dapat daripada mata dengan amalan yang dia buat. Mata tuan-tuan, mata. Kalau tuan-tuan dengar Radio Hakim pagi ke bila saya tak ingat tu, yang doktor pakar, profesor pakar doktor mata tu, saya pun naik confuse kadang-kadang. Orang nak tanya bab mata ke, nak tanya bab hati ke, macam-macam tanya. Elok orang tanya soal masalah-masalah, datang pula, doktor mata saya tak sihat. Sudah. Sebab dia pakar mata, prof bahagian mata. Ya? Tapi canggih lah. Sebab itu kita nak begitu. Kita kan nak ustaz-ustaz saja kenal Tuhan, tak. Biar semua orang. Sebab itu kita tak kasi apa-apa. Oh, profesor, ustaz tak kasi apa ke, sekarang ni doktor mata pun dah take over benda ni. Memang itulah betul. Kita yang lari, kita rasa kerja ustaz, itu kerja ustaz je lah. Kan? Kita nak supaya besok kan datang, ustaz tak payah datang dah misi niaga. Orang misi niaga ceramah sama dia je. Macam ada harapan. Belum tahu lagi tu. Kan? Tu standard kita tuan-tuan. Kita mengaji, kira setakat untuk mengaji saja. Tak, kita nak sebut bagaimana dia cerita tentang mata tu. Urat mata satu saja rosak. Urat mata rosak satu, habis terus, tak boleh pakai. Nampak? Itu mata ni. Sebab itu Allah Ta'ala kata, kau masukkan dia ke dalam syurga kerana rahmatku. Dia kata, ya Allah, masukkan aku ke dalam syurga kerana amalanku. Sebenarnya amalan kita tak banyak mana pun. Sebab itu kita ni lebih mengharap rahmat Allah Ta'ala. Sebab itu kita nikmat ada ni tuan-tuan. Kadang-kadang, yelah, samalah kita. Kalau orang lelaki, dia tak menghargai isteri tu. Kan, kita tengok isteri kan lama-lama menyampah. Nak tengok lama menyampah tengok. Pasal masa ada tu ni, dia tak rasa nikmat ada seorang isteri. Tapi kalau tanyakan orang yang tak ada isteri tu, menung dia. Kan, banyak benda kepayahan yang timbul dengan sebab tak ada isteri tadi. Sebab itu kadang orang dia tak menghargai isteri tu. Isteri jadi bola apa ada. Yang kena belasah jadi punching bag pun ada. Ada tuan-tuan, saya standard lah. Jadi ustaz ni dia memang tempat luahan perasaan.
kena terima lah. Sebab itu si ustaz ni dia kena kuat semangat dia, kan? Pasal kadang luar ustaz telan terus, habis. Tak, maknanya begitu. Kita nak sebut ni wujud lah. Jadi punching bag. Suami tak berhenti, isteri dia berdali, bengkak kawan tu. Mana yang tak bengkak, semua bengkak. Sampai begitu. Itu. Itu kadang-kadang suami ni dia tidak menghargai isteri, melainkan bila isteri dah tak ada. Nampak? Sama juga kaum perempuan. Kadang kita memanglah, kalau tengok suami orang rumah sebelah rumah kita tu, kan, memang kita rasa kalaulah aku dapat suami dan suami dia ni, kan aman bahagia aku rasa. Pagi-pagi bangun sidai baju. Nak, biasa kita lah, kita kan sidai baju juga, tengok orang sebelah suami dia sidai baju. Petang-petang tengok mendukung anak, bini dia boleh lepak kat buayan saya makan koci. Tak suruh. Kan kita rasa kalaulah suami kita macam suami dia, tu dia. Kita menengok suami kita rasa nak simbah dengan cuka je, kan, geram tu. Tak suruh. Sebab kita memang tak menghargai nikmat yang Allah bagi. Sebab itu bila tak ada baru kita rasa, ya? Dulu bapa engkau dia kata dialah rajin bertekak dengan mak, kan? Tak, tu nikmat tu kita rasa bila dah tak ada tu, kan? Tapi masih ada, jarang kita menghargai. Sebab itu yang dinasyidkan tu, apa yang ada jarang disyukuri, kan? Apa yang ada memang kita jarang nak bersyukur. Sebab itu kita ni tuan-tuan, sepatutnya kita nak kena lihat apa yang Allah Ta'ala bagi itu sebagai nikmat yang perlu kita syukurkan. Sebab memang tak terhitung. Itu satu. Sebab itu Allah Ta'ala kata, kalau kau nak kira nikmat aku semua sekali, kau takkan boleh hitung. Kerana terlampau banyak nikmat Allah Ta'ala. Banyak. Nikmat sihat. Sihat dia, pecahan dia berapa banyak, tak boleh kira dah. Nikmat tubuh badan. Tubuh badan. Saya ingat dulu main masa di universiti, main bola di universiti dan tuan. Sekarang tu saja, kan, saya baru ni nak pergi Terengganu, ada program di Masjid Negeri. Saya ingat naik kapal terbang dalam negeri ni macam naik bas. Kalau setengah jam lagi boleh naik kapal terbang. Rupa ditutup gate dah semua. Saya terpaksa merayu kat depan tu. Saya kata, tuan tolonglah, saya diceramah dekat Masjid Negeri malam ni live dengan radio Terengganu. Saya kata, kalau saya tak datang mampu lah. Bila saya sebut begitu, baru dia tahu yang minta tu ustaz. Dia kata, ustaz, mula tadi encik, saya tak adalah perkenalkan diri terus. Dia kata, ustaz, saya boleh keluarkan tiket, tapi ustaz kena lari terus pergi dekat gate. Orang sana kalau bagi rezeki ustaz, kalau tak bagi saya tak boleh buat apa. Saya keluarkan tiket saja, kata dia. Dia keluar tiket, saya lari, tuan-tuan. Sampai sana memang gate tutup dah. Tapi bila saya kata nak ceramah, dia kata, lah ustaz, kenapa tak cakap? Dia pula tolong bawa beg saya masuk. Itulah kelebihan sikit Allah Ta'ala bagi orang kali. Tetapi sampai Masjid Negeri Terengganu, tuan-tuan, saya bangun pada sujud, tak bangun-bangun. Tak bangun dah. Jam kaki, ya Allah. Baru lari daripada pintu depan sampai pintu belakang. Itulah naik ustaz-ustaz zaman sekarang. Tak makna saya dah sebut tu sekarang lah. Tapi dulu memang atlet. Tak ada beritahu betul lah. Nikmat ni nikmat. Tak semua. Dulu memang, saya ingat zaman saya mengaji dulu, kita main bola, seorang sahabat saya patah kaki. Sengsara nak berak. Dah semua. Ni kita nak cerita tu. Nikmat tadi. Allah Ta'ala bukan bagi cabut kaki dia, tak, patah kaki je. Sengsara semua. Saya tak boleh bayang macam mana cara dia duduk dalam bilik air tu. Dan tak payah bayang lah. Biar dia seseorang. Tak, ni nak cerita bagaimana susah. Itu baru Allah Ta'ala patahkan kaki saja. Cuba bayangkan tuan-tuan, kaki tak ada. Lepas tu tengok orang yang jari tak cukup. Pernah tak makan kita sendiri, saya saja cuba makan 2-3 jari makan nasi? Tak nak cuba. Ni masalah kita ni malas berfikir, tuan-tuan. Ada satu kisah, dia bertenang-tenang, tuan-tuan. Kita mengaji kitab, pasal saya dipaham. Saya tak tahu siapa yang SMS saya.
Siapa SMS? SMS untuk program ni. Oh, sahabat saya pun tak tahu. Jadi kata pasal tanya kitab nak beli berapa sebagainya. Jadi saya fahamkan makna kita akan gunakan kitab ni terus lah. Jadi sebab itu bila mengaji kitab ni kita bertenang-tenang je. Dulu hari tu saya dijemput mula-mula tu pasal saya pun tak tahu statusnya. Jadi saya habis tu tajuk lah. Yang ini satu muka surat belum habis. Ini belum lagi ni. Kan? Standard lah tu. Bertenang. Kita ngaji ni bertenang-tenang gitu tuan. Baik. Ni mana cerita tadi? Cerita. Ada satu kisah tuan-tuan ni. Cerita pasal otak ni. Bila dikumpulkan otak-otak manusia ni, otak orang Melayu ni paling mahal harga dia. Pasal otak kita ni paling tak pakai langsung. Kan? Sebab itu paling mahal tu. Dia belum guna lagi. Otak orang lain semua dah recycle lah. So kita ni malas nak fikir tuan-tuan. Cuba kita ambil tangan kan. Sekejap lagi makan apa tadi? Nasi gabung. Soto lah. Soto tak boleh makan lah, pakai sudut. Tak, cuma kita makan nasi tu pakai 3 jari. 3 jari. 3 jari makan nasi. Sebab itu antara sunnahnya Nabi makan 3 jari. Supaya jangan makan banyak. Kita bukan 3 jari, 6 jari. Sambung satu lagi. Sebab itu kita melanyak habis semua sekali. Kalau makan 3 jari ni hilang selera. Ya. Kalau 2 lagi tak ada harapan. Apa benda nak makan? Nampak? Saya bayangkan. Itu belum lagi. Saya ada jumpa sahabat saya, dia jari dia ada 2 ni je. Ujung ni. Ni memang lagi tak ada harapan lah. Tak ada pakai. Sebab itu tuan-tuan, nikmat. Itu baru tubuh badan. Kita tak kira lagi kecil. Sebab itu kalau kita cerita malam ni, kita operate gitu je lah. Ceramah pun malam ni, petang tadi. Ceramah entah Ustaz, habis semua disebut ni. Tu kalau kita nak kira tentang nikmat. Tak semua. Ada satu orang, ni cerita nikmat, mukadimah lah tuan-tuan, mukadimah Zuhud. Perempuan, botak kepala, betul. Ya? Saya jumpa makcik tu. Makcik, tudung Ustaz. Saya kata, itu Ustaz, rambut dah gugur pula Ustaz. Kata, gugur rambut dia. Bila rambut tu gugur, manusia ni tuan-tuan, dia lawa kalau rambut ada. Rambut tak ada, mampus tak lawa. Dah semua. Sebab itu orang perempuan, dia tidak boleh membotakkan rambut, bahkan haram hukum. Tak boleh. Orang lelaki-lelaki pun ada sebahagian pandangan mengatakan lelaki-lelaki ni dia tak boleh botakkan rambut melainkan beberapa keadaan. Pertama, beranak. Bukan lelaki kita beranak, masa kita beranak mula-mula dulu. Kalau bini kita beranak, kita botak, apa hal pula? Tak ada kerja. Ada pandangan begitu. Dia satu, dia nazar ni semua, nazar botak rambut tak ada. Tu Hindu punya nazar. Dalam Islam tak ada. Satu, apa dipanggil tadi, beranak ataupun bersalin, diberanakkan. Yang kedua, haji. Itu je botak rambut. Lain keadaan tak ada. Sebab apa? Kerana Allah Ta'ala jadikan rambut ni tuan-tuan sebagai perhiasan kita. Itu nikmat dia. Sebab itu kalau botak, silakan. Itu termasuk dalam haji lah. Dia consider. Sebab umrah dengan haji ni patutnya sekali je. Kita je pergi setiap tahun. Kan? Jadi dia consider haji lah tu sekali. Jadi itu 2 lah. Lain pada tu, nazar botak rambut tak ada. Mana ada nazar botak rambut? Tu kita yang tak ada kerja. Kan? Kalau menang bola botak rambut lagi tak ada kerja. Dua-dua tak ada kerja. Menang bola pun nazar tak ada kerja. Botak rambut tak ada kerja. Sebab pun tak ada kerja, buat pun tak ada kerja. Sama. So itu tak ada. Kerana rambut ni dalam Islam dia perhiasan. Nampak tak? Sebab itu kita nak sebut ni tuan-tuan, setiap satu tubuh kita ni semuanya adalah nikmat. Cuma kadang-kadang kita tak nampak. Sebab kita tak pernah nak memikir. Nampak? Baik. Kedudukan tubuh ni pun nikmat. Lubang hidung ke bawah. Jom kalau lubang hidung ke atas.
Tu. Tak semua. Orang sekarang main golf dia ada topi kecil kan. Topi berat, lepas tu ada payung sikit. Kadang-kadang orang pergi haji pun pakai dah. Kalau lubang hidung ni ke atas, akan ada juga payung hidung. Nah, tuan-tuan cuba tengok. Bulu ketiak panjang tak? Dan minta maaf lah, saya tukar ke sini lah. Bulu ketiak panjang tak? Panjang kan? Kalau bulu ketiak tak panjang, pelik itu. Panjang. Rambut panjang tak? Panjang. Betul tak? Bulu mata? Kita memanjangkan tu tak ada kerja kan? Yang pergi melentikkan letak maskara tu tak ada kerja. Tak, bulu mata kita panjang tak? Tak. Kalau bulu mata sama dengan rambut, macam tak semua. Ini kita nak kira nikmat ni tuan-tuan. Cuba bayangkan bulu mata tu sama panjang dengan rambut. Rambut panjang, bulu mata panjang. Tak naik, tocang bulu mata ni. Kalau orang perempuan ingat, tocang bulu mata. Nampak? Tak ada. Bulu kening. Adalah orang kadang-kadang dah tua sangat tu kan, panjang pun sikit je, tak lebih mata pun. Ini nikmat Allah bagi. Kalau tidak ada kedai gunting rambut, gunting bulu mata, tak semua. Ini bagi orang yang nak fikir tuan-tuan. Sebab itu Allah Ta'ala kata, kalau kau nak kira, tak boleh kira. Kalau nak kira, itu belum kira lagi tuan-tuan, gigi panjang. Jangan kata gigi tak panjang. Kalau gigi tak panjang, apa hal pula? Duduk je dalam kursi tu. Gigi panjang, tapi dia cukup dia punya limit. Betul tak? Kita gigi patah, kan tumbuh satu lagi kan? Bukan sekarang lah, sekarang patah tak tumbuh dah. Sebab itu masa pertumbuhan gigi tu, bila patah dia tumbuh, tapi pelik semua, dia tumbuh tungam sama dengan gigi lain, dia stop. Siapa punya kerja? Sebab itu Allah Ta'ala kata, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana nikmatku yang nak kau dustakan? Tuan-tuan, nampak tak? Sebab itu kalau kita ni tuan-tuan masih tak ingat Allah Ta'ala juga, memang sangat teruklah kita. Allah bagi macam-macam lah. Tu belum kira misai lagi, janggut lagi. Allah Ta'ala bagi nikmat tu orang perempuan tak payah tumbuh misai. Kalau tumbuh misai kan penik. Orang lelaki-lelaki saja tumbuh, orang perempuan tak tumbuh misai. Tak tumbuh. Bulu kaki kadang-kadang orang perempuan pun tumbuh, tapi misai tak tumbuh. Kenapa? Tu nikmat Allah bagi. Tu pun ada juga yang tak ada kerja nak tukar kan? Allah dah elok bagi jadi perempuan, sibuk nak jadi jantan. Dan ni tuan-tuan, kena ingatkan, yang lelaki sama juga dah jadi perempuan pula dia kan? Saya baru terbaca pagi tadi, padahal saya teringat orang duk kata Petronas berhentikan seorang pelajar dia yang kahwin di England, kata Sabsen ya, di Ireland, pasal kahwin dengan lelaki. Dia pun confused bila dia nak jadi lelaki-lelaki, bila dia nak jadi perempuan, pasal dah dua-dua jantan. Takkan main ozon pula. Pagi ni you lelaki, I perempuan, malam kan I perempuan, you lelaki-lelaki pula. Kok kan gila tu. Allah Ta'ala dah bagi, dah bersyukurlah. Tu tak ada kerja operate pula, tukar. Yang lelaki jadi perempuan, yang perempuan jadi lelaki, tukar habis semua. Sebab itu tanda-tanda tidak bersyukur. Sebab itu kenapa tuan-tuan diharamkan kita mengubah ciptaan Allah Ta'ala. Pasal apa? Kerana itu menunjukkan tanda kita tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sebab itu tak boleh. Sebab itu ada orang tanya, Ustaz, kalau cukur bulu kening, dia kalau ada cerita bab tu, kena cerita bab tu lah. Yang itu orang bang, Ustaz, jangan masuklah bab tu, kata dia. Cukur bulu kening, termasuk tak mengubah ciptaan? Masuk ke tidak? Orang lelaki tak cukur lah bulu kening, tak ada kerja,
orang perempuan kita lah, cukur bulu kening termasuk tak mengubah ciptaan? Sebenarnya tak masuk, kerana bulu kening kan tumbuh balik. Tumbuh balik tak kalau cukup? Tumbuh. Habis boleh ke tidak? Itu soal ubah tak ubah. Boleh tak boleh belum tahu lagi. Jangan gembira dulu. Boleh lah ke tidak? Boleh lah. Sabar dulu, belum habis lagi bincang hukum tu. Kita terus seronok tak? Tak. Boleh tak boleh? Sudah, confused pula dah. Tadi nampak macam confident tak boleh. Tetap tidak boleh. Kenapa? Sebab Nabi larang. Sebab itu tuan-tuan, walaupun dia sebenarnya dia tak mengubah ciptaan pasal dia tumbuh balik. Ya? Sebab itu macam orang rambut keriting, orang perempuan lah biasa ni, kita buat apa, rebonding tak rambut. Rebonding, body bond pula. Rebonding. Tu dia. Itu bukan mengubah ciptaan, kerana kalau dia rambut kerinting, tetap sudahnya kerinting balik. Kalau dia rambut lurus, tetap sudahnya lurus balik walaupun dikerintingkan. Itu tidak mengubah. So itu mengerintingkan rambut, meluruskan rambut, tak mengubah ciptaan. Sila. Kalau pakai braces, itu juga tidak masuk mengubah ciptaan, ya. Kerana pakai braces ni, dia termasuk dalam soal nak menjaga kesihatan gigi. Ya, ulama mengharuskan, kerana gigi ni tempat keluar makhraj huruf. Tuan-tuan, makna kalau gigi tu dibiarkan berterabur huruf tu keluar. Dan semua. Tentu kita tak boleh tak ada gigi. Kalau tak ada gigi, cuba baca Fatihah, sama je bunyi dia semua. Alif pun begitu, ba begitu, sin pun begitu, semua sama. Nampak? Ya, sebab itu gigi tadi dia diharuskan, kerana walaupun ada unsur mencantikkan, tetapi oleh kerana dari segi sains tadi, bila dia kata gigi tu bila teratur elok, maka dia memberi kesan dalam soal pertuturan, maka dia diharuskan dari segi syarak. Tidak ada masalah. Walaupun memanglah ada orang niat pakai braces tu untuk nak mencantikkan gigi, tetapi niat untuk mencantikkan gigi itu tidak menghalang atau mengubah keharusan tadi, dengan sebab dia boleh membantu dari segi mentahsin bacaan Al-Quran. Itu dari segi hukum dia. Sebab itu ayat sila. Ya, harus bagi orang perempuan, bahkan orang laki-laki sekalipun, sekiranya dia membersihkan bulu muka, kalau sekiranya bulu muka tadi memberikan mudarat pada dia. Mudarat ni dia bukan mesti jadi luka ke tidak. Mudarat ni barangkali menyebabkan dia nak bermuamalah itu susah. Hubungan sosial dia jadi payah. Keluar rumah orang habis cabut lari. Nak beli barang orang tutup kedai. Itu bila macam mana nak hidup tu. Kan, sebab itu harus dia membersihkan. Sebab itu bukan sekadar mencabut bulu muka, bahkan boleh kalau dia nak mengubah, ya, kejadian muka dia yang tidak elok dari segi pandangan manusia. Walaupun kita nak kata tak elok penciptaan dia, tak boleh, kerana Allah ciptakan tu ada hikmah dia. Tetapi dari segi penciptaan itu menyebabkan sukar untuk dia berurusan dengan manusia, maka para ulama meletakkan harus, kerana dalam keadaan itu memudaratkan diri dia. Boleh. Contoh tuan-tuan yang kita tengok di mana tu, yang bulu muka dia penuh kan, di China ke di mana saya tak ingat. Itu harus untuk dia buat satu, apa dia panggil ni, dia panggil surgery, plastik surgery ataupun apa-apa sajalah, ya, prosedur yang boleh membantu untuk membersihkan bulu muka dia tadi. Boleh, tak ada masalah. Yang tak boleh nak mancungkan hidung, tu tak boleh. Kalau ada hidung memang kemek macam itu, kemeklah sampai kesudah, ya. Tak boleh pula nak mancungkan hidung, pasal tak ada kena-mengena hidung kemek dengan hidung mancung. Itu je. Ya, silakan. macam mana kita nak apply yang hadis kalau mengatakan Allah tidak akan mengubah, melainkan kamu sendiri mengubahnya. Baik, itu sebenarnya ayat nak menjelaskan tentang, sebahagian ulama mentafsirkan bahawa Allah tidak mengubah kita berarti tidak mengubah nikmat yang ada pada kita, melainkan kita mendatangkan suatu perkara yang menyebabkan Allah mengubah kita.
Sebab itu Allah Ta'ala sebut, Allah tidak mengubah satu kaum tadi, melainkan kaum itu yang mengubah. Kita ada nikmat, contoh tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi kesihatan, tapi semayang malas, nak buat kebaikan malas, nak ikut tunduk taat pada Ta'ala malas. Maknanya nikmat tu ada dah, tapi kita tak nak buat. Allah Ta'ala kata, aku takkan ubah, melainkan kita mendatangkan sebab Allah mengubah keadaan kita tadi. Boleh faham? Itu satu tafsiran. Satu tafsiran lagi mengatakan bahawa dari segi perubahan kehidupan kita, Allah takkan ubah, melainkan kita sendiri usaha untuk mengubah kehidupan kita. Jadi ada dua di situ. Sebahagian bersetuju dengan pandangan yang ini, sebahagian mengatakan dengan pandangan yang kedua. Dia tidak ada kaitan dengan soal perubahan fizikal lah. Ya, sebab itu dalam soal perubahan fizikal, tuan-tuan, dari sisi hukum dia kita sebut dah tadi, sekiranya memerlukan kepada perubahan dengan sebab kecelakaan disebabkan rupa paras tadi, maka harus, ya, tidak ada masalah. Tapi kena melihatlah sejauh mana kecelakaan tadi. Kalau sekiranya sekadar orang tak pandang ke dia, pedulilah nak buat macam mana. Ya. Dia kata, Ustaz, saya muka macam ni, orang tak pandang ke saya, Ustaz. Tapi kalau saya buat macam muka Paris Hilton, baru orang pandang, itu tak masuk. Ya, contohlah. Ya, contoh. Itulah satu yang ingat pun. Lain kali dah pula ingat yang lain pula. Baik, boleh jelas, ya? Ini soal nikmat, tuan-tuan. Sebab itu kita tak boleh ubah, ya? Nikmat-nikmat tadi kita jangan ubah, supaya Allah datangkan nikmat ini dengan kecelakaan, dengan musibah. Ustaz, ada orang tanya, Ustaz, kita orang Islam rasa bila nikmat ni kita tak tunduk kepada Allah Ta'ala, Allah pun datangkan musibah. Bagaimana orang kafir? Dia bukan tak tunduk je, memang engkar terus. Betul tak? Betul tak betul? Dia tak rasa pun, dia tak kena pun. Apa jawapan kita? Faham tak faham? Orang bukan Islam kan dia kaya juga kan? Dia tak sedekah, bukan tak sedekah je, semayang pun tidak. Jangankan semayang karut pula. Kita kurang-kurang tak semayang je, kan? Dah lah kurang-kurang lah dah. Bukan dalam dewan ni. Ini yang bukan dalam luar dewan pun. Ini tempat lain lah tuan-tuan, dalam kereta tu. Tak, kita bukan tak semayang. Dia bukan tak semayang saja, mengarut pula semayang dia. Makna dia menyembah lain lagi. Kita kurang-kurang tak semayang, bagus sikit, kan? Tak semayang saja, tapi tak sembah lain, kata dia. Kata dia lah, bukan kata saya. Sebab itu macam mana kita nak tawafuk, kita nak sinkronisekan dua benda ni. Habis dia tak kena seksa pula. Dia kat dunia ni tak ada kena kecelakaan pula. Takkan kita orang Islam dia kena, oh kau tak semayang, tunggu nanti kau celaka. Habis yang dia bukan tak semayang je, mengarut pula, tak celaka-celaka pun. Dia tak boleh lah, dia tak celaka lah, dia bukan Islam. Oh macam itu, baik aku ikut dia, kata dia. Sebenarnya tuan-tuan, setiap manusia Allah Ta'ala timpakan. Tetapi oleh kerana kita orang beriman, kita rasa yang ditimpakan itu sebagai musibah. Tapi orang bukan Islam, dia kata apa? Tak ada luck, tak ada ong. Betul tak? Feng Shui tak kena. Betul? Sebab itu dia letakkan itu kepada soal nasib. Kan dulu kaya, kedekut, kan, tapi dia non-Muslim, tak lama miskin. Kita bertanya, dulu kaya sekarang sudah miskin. Dia kata apa? Ini sudah saya punya nasib lah, kata dia. Dia tak cakap pun apa yang berlaku tu sebagai musibah. Tapi kita orang Islam, kita kata apa? Mungkin adalah kesilapan saya dulu yang Allah Ta'ala nak bagi saya jadi begini. Nampak tak? Itu beza kita. Itu bukan makna dia tak kena. Tak, dia kena juga. Cuma kadang-kadang kita tak perasan. Dia sebab itu Allah nak bagi, tuan-tuan, yang Allah Ta'ala sebut tadi dalam firman-Nya tadi, ya, wa ahallu qaumahum darul bawar tadi. Allah sediakan azab untuk orang-orang yang menukar nikmat Allah tadi. Sebenarnya dia bukan mesti nikmat tu hilang, kaya jadi miskin, tak. Kadang-kadang dia dengan sebab kaya tadi, dia menyebabkan lebih teruk, lebih jauh daripada Allah Ta'ala. Itu sebenarnya musibah. Itu musibah. Tapi kita tak rasa begitu. Sebab itu kita jangan ingat, bila kita sihat, pelik kan? Tak semayang,
kuliah lagi tak ada harapan lah. Nah, nolong orang adalah sikit, banyaknya mengarut. Betul. Tapi makin sihat. Kita ni yang kuat sembahyang, makin lama makin tak sihat. Darah tinggi makin banyak, kencing manis makin tinggi. Nah, ni yang rajin sembahyang ni makin cepat nak mati. Yang tak sembahyang sihat. Lama tak jumpa dah. Kata, perempuan lah kan. You nampak macam dulu lah, slim lagi. Biasalah, kata dia. Oh, kan? Sembahyang tidak, untuk aurat pun tidak, apa pun tidak. Kita ni yang bukan main jaga ni, dah separuh abad dah. Kenapa? Sebenarnya Allah Ta'ala azab dia dengan nikmat tadi. Nikmat itu menyebabkan dia semakin jauh. Dia tak nampak jalan pulang tu dah. Sebab itu kita kena ingat. Sebab itu kita tengok kadang-kadang kan, orang kaya mengarut kan, hak orang pun dizalim sebagainya, macam-macam dia buat. Tapi makin kaya lah, tukar kereta pula, Mercedes lepeh pula. Kita Mercedes tu lah petak tu kan, lambang dia Mercedes, tapi belakang tulis kancil. Takkan tu je, dia tak tukar-tukar Mercedes dia. BMW, silakan. Ya, itu kita panggil dalam istilahnya sebagai istidraj. Wal'iyazubillah. Ini sebenarnya lebih berat. Ni Allah tenggelamkan dia terus di dalam nikmat tadi. Ada orang nikmat popular, betul tak? Kerana popular tu dia boleh buat apa saja. Baru ni saya tengok kubur berasap. Belum keluar ni, bakal keluar di Pawagam. Ya. Kubur berasap, misteri kubur berasap nama dia. Jadi dia interview dia punya pelakon perempuan, pelakon utama dia. You pakai seksi macam ni, macam mana? Betul. Pasal gambar dalam kubur berasap tu, gambar belakang perempuan tu, habis turun. Kan? Dia kata tak adalah turun sangat pun, biasa je. Ni dah lepas penapisan filem, okey lah tu. Dia tak tahu orang yang tengok separuh mabuk dah. Kan? Dia kira lepas penapisan filem, dia tak kira Allah Ta'ala punya penapis tak lepas lagi. Tapi orang macam ni, kan? Sebab itu kadang-kadang dia tak rasa salah, tuan-tuan. Dia akan terus. Dan kita tengok tak ada apa-apa pun. Kan? Allah Ta'ala makin bagi, makin glamour, makin sihat, body makin cantik, makin selip. Kita ni yang bukan main jaga, makin besar, macam kenepak. Ya, tak. Kenapa? Ya, tak semua. Kadang orang yang macam ni, ya, orang yang macam ni, Allah Ta'ala makin bagi dia, makin cantik, makin muda. Kita ni makin kedut. Sampai cermin dekat bilik dah tak ada dah. Kan? Tak boleh tengok cermin. Fobia. Sampai dekat kereta pun hilang cermin. Nasib baik cermin tepi tu wajib. Kalau tidak, itu pun dia suruh buang, suami dia buang. Tak ada orang begitu, dia fobia tengok dah cermin pada muka dia. Kenapa orang macam ni tak begitu? Kita tengok sentiasa muda. Apa kata orang tu? Sweet 15. 15 teruk no. Sweet 17. Tak, kenapa? Itu yang dipanggil istidraj. Istidraj makin Allah Ta'ala makin tenggelamkan dia. Kadang kita tengok ada orang kat pejabat kan, kita bukan main kerja, bukan main amanah, seminit tak lari. Dia bukannya seminit, berjam-berjam lari. Tak ada apa-apa, makin naik pangkat, kita pun naik menyampah. Betul tak? Tak, ini bukan mesin negra lah, ya. Tapi begitu. Kenapa pula orang yang macam ini, dia makin naik, makin dapat. Kita ni tak dapat. Kena ingat, sebenarnya Allah Ta'ala tenggelamkan dia dengan nikmat dia tadi. Sebab itu dia makin rosak. Sebab itulah azab yang paling berat bila kita tak dapat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini tuan-tuan, itu dalam soal nikmat ini kita kena jelas bahawa nikmat kalau kita tidak manfaatkan untuk kebaikan. Sebab itu dalam ayat yang kita baca tadi, innallaha la apa ayat tadi? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sebagian ulama mentafsirkan Allah takkan mengubah nikmat tadi melainkan bila kita yang mengubahnya. Mengubah apa? Nikmat itu tukar kepada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Sebab itu saya teringatlah pada saya satu tragedi, statement sebagai satu tragedi. Satu orang artis, peha dia tersiram air panas. Kebetulan saya ada di hospital tu. Memanglah peha dia lawak. Orang tanya, Ustaz mana tahulah, dari duduk sebelah saya takkan tak nampak peha dia. Dia memang pakai skirt juga. Masa dia ambil rawatan tu pakai skirt. Kebetulan besok keluar surat khabar. Memang saya tak boleh sebutlah artis tu. Kita sebut dia, siapa artis tu? Siapa? Dia memang datang pakai skirt. Dalam keadaan cedera tu dia pakai skirt lagi. Duduk sebelah saya. Tak, saya nak bangun pula. Teruk sangat Ustaz ni kata. Tapi redha je lah duduk sebelah tu. Redha diam. Dia bukan pandang, dia yang tunjuk. Saya tak pandang. Tak, tuan-tuan, kadang-kadang kita realistik lah. Bohong no tak nampak kalau nak kawan tu pakai skirt. Tak, saya tak nampak dia pakai skirt, tapi saya tak nampak kan bohong tahap maksimum tu. Tapi yang saya nak sebut tuan-tuan, statement yang keluar besok dan surat khabar tu, dia kata nampak gaya untuk sementara ni saya tak boleh pakai skirt lagi lah. Allahu Akbar. Allah bagi dah pengajaran, peringatan, tetapi dia tak rasa itu sebagai peringatan. Bahkan dia terus-terusan rasa nak menggunakan nikmat tadi untuk ingkar kepada Allah Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala kata apa? Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin. Ingat tuan-tuan, Allah takkan ubah apa yang ada pada kita. Kita ada anak, kita ada isteri, kita ada keluarga, kita ada nikmat rumah, nikmat kereta besar, sebagainya, duit banyak. Allah takkan ubah. Bila? Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sehinggalah kita yang ubah nikmat itu menjadi azab. Ini satu tafsiran. Ini Ibn Katsir, Imam Ibn Katsir dalam tafsirannya, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirannya, dia menyebutkan yang dimaksudkan Allah Ta'ala ni bukan nasib. Kerana nasib ni kata dia ada hujahnya pula. Nasib ni kadang-kadang boleh berubah, betul tak? Ada orang tak nak dengar kuliah, tak nak apa, tiba-tiba pula dah pakai kepiah pula dah. Pahal pula dia ni kata kepiah elok pula, cakap pun lembut, rupa-rupa dah berubah. Kena semalam mimpi terlanggar lampu isyarat. Dah nak buat macam mana, mimpi je. Kenapa yang kau berubah ni? Tak tahulah. Mimpi terlanggar lampu isyarat. Kan? Kadang-kadang mimpi terjumpa malaikat. Mimpi jumpa malaikat. Boleh pula dia tahu tu malaikat tu. Kan? Dia je pula boleh tahu tu. Tak, maknanya nak sebut Allah boleh ubah orang tu walaupun dia tak pergi kuliah. Pergi kuliah pun belum tahu lagi ni. Belum tahu lagi. Tak, bukan yang inilah tuan-tuan, yang ini insyaAllah ya. Mudah-mudahan nampak barakah dia. Tak, mudah-mudahan Allah bagi kekuatan pada kita. Sebab itu kadang-kadang nasib ni Allah boleh ubah. Kadang kan ada orang dulu miskin kan, sekarang kali saya jumpa satu orang tu tuan-tuan, masih ada lori ikan dia lagi. Lori ikan sekarang ni dia jutawan. Saya difahamkan dalam akaun dia ada 7 juta hasil jualan tanah. Tanah tu kena ambil kat Putrajaya 1, dekat Sentul 1. Kaya terus, jutawan. Dulu jual ikan. Allah boleh ubah. Sebab itu kata Imam Ibn Katsir, Imam Al-Qurtubi, yang dimaksudkan Allah Ta'ala tadi apa dia? Nikmat. Nikmat yang ada pada kita ni Allah tak ubah. Sekarang kita kaya kan, Allah tak ubah. Sekarang kita berjaya kan, Allah tak ubah. Sekarang kita lawa kan, Allah tak ubah. Melainkan bila kita ubah. Bagaimana? Kita datangkan sebab Allah mengubah kita. Itu yang Allah Ta'ala sebut tadi, ya, wa halu qaumahum darul bawah. Dia orang inilah yang menyebabkan mereka sendiri terperosok dalam tempat, ya, penyiksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tuan-tuan sebagai mukadimah kita pada petang ni. Ya. Jadi hari ini kita baca mukadimah je lah. Ya. Pertemuan akan datang kita sambung balik. Ya. Jadi eloknya tuan-tuan kalau ada kitab ni pada tuan-tuan, sebab banyak, ya, yang dibagi dalam ni yang tuan-tuan boleh manfaatkan dalam kehidupan. Saya sangat mensuggestkan tuan-tuan belilah. Ya. Ya, kitab ini kalau saya rasa elok jangan beli yang kulit keras. Pasal kulit keras macam ni dah jadi dia. Ya. Tapi sebenarnya ni bukan pasal kulit keras, ni terlampau banyak buka kitab. Kalau tuan-tuan
beli jangan risau, memang elok kulit dia. Pasal tak buka-buka. Tak silap saya, kalau di sini dia ada harga dia. Kalau yang kulit nipis tu dia murah sikit. Saya ingat RM38. Ya, kalau kulit nipis, kalau tak silap saya lah. Sebab ada kuliah. Ada beli tak? Tak ada. Ada. Kulit nipis tu saya kot. Rasa saya dalam 38. Memanglah mahal sikit. Ya. Tapi tak apa tuan-tuan ni. Besok kalau kita ditimbang amalan kita besok, sama pula balance. Syurga tidak, neraka pun tidak. Boleh minta Allah Ta'ala request, ya Allah aku ada beli kitab dulu, boleh tak timbang kitab tu sekali. Dah cukup. Nak timbang amalan besok tu kan. Jadi tapi jangan buat modal pula. Semayang tidak kira beli kitab apa je. Sekarang ni rajin beli kitab nampak, semayang tidak. Dia kata jangan main-main ni, boleh buat timbang besok. Ini pemahaman salah ni ya? Tak, ni betul tuan-tuan ni. Jadi sebab itu saya kata tak rugilah beli ya? Buku ni pun memang cukup banyak. Dia punya manfaat-manfaat dalam ni yang boleh kita ambil. Kadang-kadang ada doa yang boleh kita amalkan, ada petua-petua dalam ni yang boleh kita amalkan, insyaAllah. Jadi saya ingat nanti saya akan bincanglah dengan Puan Azli ni. Nanti saya akan bincangkan macam mana. Kalau tentu ada kitab, okey sikit lah. Kalau tak ada kitab pun tak ada masalah. Yang penting nak mengaji kan. Kadang-kadang ada setengah tempat kitab tak ada, tapi jemaah ada dia nak mengaji. Ada setengah tempat kitab ada, jemaah pun ramai nak mengaji. Ada setengah tempat kitab tak ada, orang pun tak ada, lagi teruk. Ada setengah tempat kitab ada, orang tak ada. Okey sikit lah pun teruk juga. Kalau kitab ada, orang tak ada, apa hal pula kan. Jadi maknanya mudah-mudahan dengan ada kitab tu tuan-tuan boleh mengaji lah ya? Dan kalau tak ada kitab ni, kau benda cepat sikit habis kitab ni. Pasal saya langkau ikut suku saya je lah kan. Kalau hari ni saya kata habislah tajuk ni, habis lah kan. Sebab kitab saya seorang ada, tuan-tuan bukan tahu pun. Ikut suka lah saya kata habis ke tak habis. Jadi kalau ada kitab, insyaAllah kita akan bincangkan tuan-tuan. InsyaAllah kitab ni banyak manfaat. Jadi saya ingat jam dah 6.50. Kita buka soalan kalau ada. Kalau tak ada, kita berhenti setakat ni. Ada soalan? Tak ada. Habis dah tanya tadi. Silakan. Ya. 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 Tak boleh kerana ada hadisnya. Ya. Dia masuk dalam pengubahan, tetapi rambut tu tidak dikira mengubah kerana dia akan kembali semula kepada asal. Memang ada larangan jangan mengubah ciptaan Allah Ta'ala. Tetapi rambut tadi, oleh kerana rambut dia memang keli, rambut kerinting, kalau dia rebonding pun tetap akhir dia akan kerinting balik. Sebab apa saya tahu? Saya fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Saya interview orang yang kerja dia mengkerinting, meluruskan rambut orang. Saya interview, kena. Kalau tidak, kita tak tahu ya. Saya tanya siap-siap, saya tanya dengan dia memang pakar unisex. Laki-laki pun boleh, perempuan biasanya, laki-laki gatal pun biasa kan. Tu tak ada kerja. Bukan tak ada tukang gunting rambut laki-laki, mengada-ngada nak pergi orang perempuan pun juga. Dia kata memang Syed, dia kata boleh kita gunting, tetapi kita boleh kerintingkan, tapi kemudian dia akan lurus balik. Begitu juga orang yang lurus, kita kerintingkan, lurus balik. Sama lah tu. Kalau yang kerinting luruskan, dia kerinting balik ya. Jadi itu tak termasuk dalam tukar. Tapi masalah kening ni dia memang boleh tumbuh balik. Tetapi kerana ada larangan khusus Nabi bagi, jangan Allah melaknat perempuan yang mencukur bulu alis dia dan yang minta dicukur. Yang mencukur tu kadang-kadang kedai salon, yang minta dicukur kita kena dua-dua sekali. Mak enam kena. Ustaz, apa beza cukur dan cabut Ustaz? Sama. Kalau dia sebenarnya cabut yang mana nak kemas? Dia yang dibolehkan kalau sekiranya bulu kening tu teruk nampak macam rimau ke, tu okay. Tapi kalau sekadar bercantum, tak apalah kan suami kita pun tak komplain pun. You punya bulu kening ada cantum 2, kata dia. Tak ada, cuma kita rasa tak cantik tu ya. Sebenarnya itulah tuan-tuan ni, dia sampai satu had itu dia panggil rational. Sampai satu lepas pada rational, dia panggil rational ataupun emosi ataupun nafsu lah. Dia sampai satu poda tadi dia rational, tengok tak apa elok lah, tapi sikit lah, tak adalah teruk sangat kan. Tapi dia masuk dalam bab nafsu,
dia kata bagi melentik lagi bagus. Sebab itu dia lukis tu. Ustaz, ada juga orang yang tak ada kening. Ya. Jadi dia draw itu. Jadi yang situ tu bukan mencukur, menambah. Pasal dia tak ada. Yalah, dia tak ada bulu kening. Dia memang tak ada bulu kening, dia tak ada, dia tambah saja. Itu bukan cukur. Yang Nabi larang cabut dan cukur. Maksudnya dia boleh. Itu tak ada masalah kan? Pasal dia memang tak ada dah, nak buat macam mana? Jadi berdoa lah supaya tak ada bulu kening. Dah nak juga nak buat macam mana? Orang untunglah dia boleh cukup, dia boleh colour kata dia. Kan? Masalah juga tuan-tuan. Saya banyak tengok orang tu kena ada pensel. Dia, kalau pensel tu hilang, tak pening dia. Kan? Bila hujan, basah hilang kan? Dah semua. Dia kelang kabut dia, kelang kabut hujan. Yang dia tutup sini, Allah hujan. Bukan tutup sini. Orang semua tutup sini, dia tutup sini. Dan saya tengok orang bila orang yang colour ni, betul tak? Pasal dia akan luntur. Dan tu masalah. Saya ingat lagi baik pakai marker pen lah, dia permanent. Dia tak kira dah bab tu. Ya, sila. Cantikkan pun tak boleh. Yes. Kalau suami kata sangat rupa kening awak, suami cantikkan macam mana? Pun sama juga. Cakap dengan suami, bersabarlah bang. Tuan-tuan, ya. Kadang-kadang manusia ni Allah memang tak ciptakan sempurna. Ada orang muka cantik, bulu kening cantik, tapi body tak cantik. Ada orang body cantik tapi hati tak cantik. Dia macam lah Allah Ta'ala bagi, betul tak? Itu Allah Ta'ala jadi itu untuk menyempurnakan. Ada orang semua cantik tapi masak tak pandai, tak cantik juga. Kadang semua muka cantik tapi cakap tak cantik. Pelat pula, saya tak guna juga cantik. Dah sungguh. Ada orang suara bukan main sedap. Saya ingat dulu zaman-zaman mula-mula orang ada apa nama tu, MIRC. Bukan chatting FB ni sekarang cerita muka buku nak jual latif tu tak. Ini MIRC dulu, zaman dulu. Kan? Chat tu. Chatting. Chat ke chatting. Chat tu chat pintu. Chatting zaman tu. Orang duk telefon. Kan? Lepas tu bila jumpa terperanjat kawan tu, cabut lari. Sebab ada orang memang Allah Ta'ala bagi suara tu sedap, dengar tu sedap mendengar. Ya, tapi sebab itu Allah ni maha adil. Itu pesankan pada suami tadi. Ya, saya punya bulu kening tak cantik kan? Dulu awak kata mata saya cantik. Kan? Tak apa. Tak ada keperluan lah maknanya. Sila. Ya. Di situ sebenarnya reconstruct tu dia bukan permanently pun. Dia sekadar untuk bagi konfidensi pada orang yang penyakit tu. Itu yang saya baca lah, ya. Bila dia buang tu, dia buat balik tu, dia panggil pakai apa nama tu, silikon. Benda tu lah, benda saya pun tak tahu nama dia. Tapi tujuan dia bukan untuk bagi perempuan tu ada balik payudara dia, tetapi dia untuk bagi confidence untuk dia hidup. Jadi tak ada masalah yang itu. No. Dia sama juga macam gigi tadi. Bila dia letakkan gigi dia implant, kata saya nama dia. Dia implant gigi tu, biar mati tak payah. Jangan tak ada kerja pula ragung gigi dia pula. Tak. Benda yang mati ni benda yang boleh kita cabut. Sebab itu kalau macam dia tadi tu, dia tak melakukan dosa. Dan dia buat tu untuk, sebab dah ada kajian perubatan, dia kata kalau perempuan ni dia bila hilang payudara, dia hilang confidence untuk hidup. Sebab itu dia buat itu tujuan untuk membantu supaya dia boleh untuk hidup. Tak ada masalah. Ya, jadi itu perkara-perkara yang dipanggil untuk menghilangkan mudarat dalam kehidupan. Itu dipanggil. Jadi tidak ada masalah. Dia yang masalah ni yang pakai susuk. Yang itu tu yang tak payah buka. Itu seksa dia dengan Allah Ta'ala. Ya, ataupun orang yang pakai tatu. Tatu ni tuan-tuan, dia tak ada kerja. Ya, nak bagi nampak cantik konon-konon dia lah. Kan, sebab itu bila dia mati, biar juga begitu. Tak payah kita nak siap kulit dia. Walaupun memang tak sah kehidupan dia, mandi jenazah dia. Sama juga dengan perempuan pakai kutek. Ya, pun sama juga. Mati tinggal dia.
Sebab itu saya bila kita buat pengurusan jenazah, kita ceritakan benda-benda tu semua. Saya sebut bahawa tak perlu kita nak bersihkan, itu kan kerja kita. Sebab itu kita ni orang Islam dalam hidup jangan buat kerja begitu. Tak usah pakailah kutek tu, pakailah inai. Walaupun inai tu tak merah, pakai je lah. Tak apa. Itu hukumnya tak haram juga. Sebab itu inai kalau sengaja dikalakan macam tattoo dengan tujuan untuk menjadikan tattoo pun tak boleh. Tapi kalau inai tu dilukis, dia panggil apa tu? Inai lukis tu? Henna tu kan, dipakai sekadar saja ada corak, itu yang minima harus. Tapi bila dia dah menjadi seperti tattoo, itu dah sampai kepada hukum haram. Maka kalau tattoo yang sementara tadi pun, walaupun dia boleh dihilangkan, tetapi dia si hukum memakai tu. Kadang-kadang anak-anak kita ada kan, beli chewing gum ada tattoo tu. Itu pendidikan yang tak baik tuan-tuan. Kita biarkan dia tattoo kan habis badan ni, besok-besok dia tattoo betul. Sebab bapak dia rajin tattoo kan dia dengan chewing gum tu punya kulit tu. Tak boleh. Wallahualam. Ya, Syed. Kalau perempuan pakai subang di hidung atau berlebih-lebih dekat telinga, yalah, dia subang ni sebenarnya lapangan terbang. Dia itu sebenarnya perhiasan perempuan lah, ya. Cuma tidak ada nas larangan pakai di hidung tu, tak ada, ya. Cuma yang ada kalau ditasyabuh kepada budaya orang-orang kafir, itu saja. Contoh yang pakai di badan ke, di lidah, yang itu ada budaya-budaya tertentu tu. Sebab itu tu masuk dalam nas man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Tapi kalau sekadar pakai di sini tak ada masalah, pakai besar pun tak apa, ya. Sebab kalau orang asli lagi besar dia punya subang tu sampai ke pinggang tu. So memang tujuan dia nak bagi tarik telinga sampai ke pinggang. Pasal badan dia, telinga tu kalau panjang lagi cantik. Jadi orang Islam kita ni kadang-kadang dia style saja, tak ada masalah. Tak ada pun had limit. Hendaklah 3 subang 3 lubang saja, tak ada. Ya, ataupun subang hendaklah kecil saja, tidak boleh sebesar duit 50 sen, tak ada nas begitu. Cuma itu sebagai perhiasan orang perempuan. Dia nak pakai besar pun tak boleh, tak boleh. Boleh, tapi yang penting pakai tudung, ya. Pakai besar tapi pakai tudung, tak ada kerja, kan? Jadi dia pergi kat kawan dia, punya subang besar, gitu je, kan? Orang tak tahu benda. Tapi saya ingat tak pakai dah tu. Kalau pakai tudung dia tak pakai subang nak. Dia akan pakai apa ni je, jerami apa nama tu, lidi penyapu tu je masuk, kan? Jangan bagi lubang tu tutup, itu je lah. Wallahu alam. Jadi macam mana? Lelaki yang bersubang tu, sebab itu saya kata tadi, dia tasyabuh kepada kaum lain. Dan kalau kita ambil hukum bersubang tu ialah wanita punya perhiasan, maka dia dah menyerupai tasyabuh kepada perempuan pula, ya. Sebab itu kita kena ingat tuan-tuan, dia ada kita dalam apa kita panggil ni, slot ini tasyabuh, yang ini mengubah, yang ini memang Nabi larang khusus, yang ini perhiasan perempuan. Dan itu kadang-kadang dia bukan sama. Kita kadang-kadang pukul rata je semua, ni semua perhiasan, kata dia. Tak juga, ya. Kadang-kadang ni tak boleh sebab ni tak boleh pasal ni, begitulah, ya. Jadi dalam konteks subang tadi, kalau orang lelaki dia menyerupai perempuan pula. Kemudian orang perempuan pula dalam konteks pemakaian tadi, kadang-kadang dia menyerupai orang-orang sesuatu kaum lah, ya. Kadang-kadang satu kepercayaan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Kalau permanent hair removal tak? Macam bawah ketiak ke? Permanent hair removal bawah ketiak. Bawah ketiak tu macam mana pula? Tak tumbuh lagi. Tak tumbuh balik ke, ataupun dia lambat ke. Dia sekarang ni memang zaman canggih, tuan-tuan ni. Dia bulu ketiak ni memang disuruh cabut, ya. Jadi cabut je lah, cabut je lah. Dia boleh cabut, tak ada masalah. Nak guna laser ke, bakar ke, tak semua. Ada orang dia bakar. Jadi kalau orang haji, kalau dia bakar bulu rambut dia, dikira tahlul juga, ya. Saya pembimbing haji wilayah, tuan-tuan, saya tahu lah, ya. Kita dah sebut dalam fatwa, walaupun dibakar rambut tu cukup 3 helai, maka dikira menggugurkan rambut juga.
Dia bakar, tak ada kerja bakar rambut. 3 light dia kira tahlul. Tapi jangan buat kerja nak bakar semua sekali. Payah. Dekat Mekah tu bukan ada bomba tu, ambulans ada lah. Jadi saya ingat tak ada masalah. Cuma yang bertanya tadi lain, kalau sekiranya tak mudaratkan, dia apa benda pun tuan-tuan dalam Islam bila memudaratkan ad-darar yuzal, kaedahnya dia mesti dibuang. Tak boleh. Tapi kalau tak mudaratkan, saya rasa tidak ada nas yang melarangkan. Bahkan dia panggil di antara sunnah para nabi cabut bulu ketiak. Itu bulu ketiak yang berpanjang lah. Kena pula kalau yang rajin pakai baju kelawar, tak elok no nampak. Wallahualam. Jadi saya ingat sekolah tuan, kalau buka soalan sampai besok pagi, insyaAllah kita sambung lagi. Saya difahamkan setiap Rabu yang ketiga insyaAllah. Jadi nanti untuk berkenaan dengan kitab, saya akan maklumkan pada puan sini lah, untuk macam mana tuan-tuan boleh bincang insyaAllah. Sekadar itu dulu untuk petang ni. Kita akan sambung lagi pada pertemuan akan datang. Wallahualam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.